Anyone can respond at the chat. Nampak tak PowerPoint yang sedang saya tayangkan? Okay. So sekarang sudah 17 orang. Okay. Dan ada kawan-kawan yang sudah rekod. Bagus. Okay, kita tunggu lagi sikit. So basically hari ni kita akan belajar bab 3 iaitu tentang algoritma. Okay, subtopik dia ialah 3.1 pembangunan algoritma. Okay. Tak lama kelas ni, saya rasa paling lama pun 1 jam, paling sekejap maybe antara 30 ke 40 minit saja. So saya tahu awak semua pakai data. Okay, sudah 20 orang. Saya harap kita boleh start. Okay. Okay. Sebelum itu saya ingatkan sekali lagi tolong tutup mic. Apa-apa soalan tolong tanya di bahagian chat. Okay. Okay. So boleh tunggu lagi ke kawan lain sebab saya tengok macam makin ramai yang masuk. Okay, sudah 22. Okay. Saya bagi masa lagi 2 minit lah. 2 minit kemudian kita akan terus mulakan kelas. Okay, algoritma ni penting. Pembangunan algoritma ni penting untuk belajar memandangkan projek kita nanti akan menggunakan algoritma, projek ASK. Dalam projek saya tak boleh nak beritahu maklumat yang banyak memandangkan kita pun masih lagi PKP. So tak pasti sama ada projek itu akan dihantar, supposedly hantar bulan 8. Tapi memandangkan kita sudah ditangguh, sama ada dilanjutkan atau tidak itu saya tak sure. Okay. So kita mulalah. Ya, tak ada masalah. Okay. Bab 3 algoritma. Okay, algoritma. Apakah itu algoritma? Okay, ini perkataan yang kita dah biasa dengar. Daripada form 1 lagi awak sudah dengar tentang algoritma. Okay. Algoritma ialah satu siri langkah atau tindakan yang jelas yang perlu dilaksanakan untuk menghasilkan output yang dikehendaki. Okay. Sama macam apa yang telah belajar pada form 1 dan form 2. Form 3 ini ayatnya lebih cantik dan lebih jelas apakah tujuan algoritma bagi bidang komputer. Okay. Kenapa kita perlukan algoritma? Why do we need algoritma? Kerana pengatur cara akan membina atur cara berdasarkan algoritma yang dibangunkan terlebih dahulu. So apabila awak buat satu atur cara ataupun program, mesti ada algoritma. You must create algoritma first. Okay? Barulah boleh buat atur cara itu. Okay. Apakah tugas ahli-ahli sains komputer? Baik, tugas ahli-ahli sains komputer macam awak ialah mengkaji dan membangunkan algoritma untuk menyelesaikan masalah mengasalah pengaturan. Okay, this is the job of ahli-ahli sains komputer. Kebaikan, apakah benefit, apakah faedah yang awak dapat daripada mempelajari algoritma? Yang pertama, memahami bagaimana komputer memproses urutan tindakan-tindakan yang diperlukan. Mempelajari cara menulis algoritma yang teratur, mudah dibaca dan difahami. Mempelajari cara menulis algoritma dengan cekap. Mempelajari cara melakukan penambahbaikan pada algoritma. Okey. Okey. Dalam bab ini, kita akan belajar 2 algoritma yang penting. Okay, itu yang penting iaitu search dan juga sort. Ini yang awak biasa dengar. Kepentingan search and sort ni seperti yang awak biasa gunakan dalam internet, di mana bila awak ingin mencari bahan-bahan, kita akan menggunakan search. Okay. Mana lagi orang yang mau dikati. Okay.
Dan sort apabila awak ingin menyusun data-data awak sama ada dalam bentuk menaik ataupun dalam bentuk menurun. Okay. First, kita akan lihat search. Okay, apa itu search? Proses untuk mendapatkan suatu item tertentu yang terkandung dalam satu senarai. Okey, saya tinggal perkataan senarai ya. Okey. Proses untuk mendapatkan suatu item tertentu yang terkandung dalam satu senarai. Dalam satu list. Okey. Penting ke search? Okey, adakah search itu penting? Sangat penting. Okey, kerana dalam bidang komputer untuk membantu manusia mendapatkan maklumat yang dikehendaki dengan lebih cepat. Okay. Kalau awak tak menggunakan search, jadi susah sikit lah untuk awak mencari maklumat-maklumat yang diperlukan. Okay. Sebab tu kita ada Google search, Yahoo search dan sebagainya untuk awak cari bahan-bahan di internet. Okay. Bagaimana? Aplikasi pemprosesan kata. Ini macam yang saya cakap tadi, Google search, Yahoo search, itu ialah termasuk dalam aplikasi pemprosesan kata untuk mencari satu perkataan yang berulang dalam satu list. Jenis search, okey, untuk dalam bab ini kita akan belajar dua jenis search, iaitu kita ada linear search dan juga binary search. Okay. Linear search. Okay. Satu teknik mencari item yang dikehendaki dalam satu senarai linear. Pencarian bermula dengan item pertama dalam senarai, diikuti item kedua, ketiga dan seterusnya hingga jumpa item yang dikehendaki. Maksudnya awak akan cari item yang awak nak tu one by one mengikut list yang awak dapat. Contoh awak pergi pasar, awak pergi pasar, awak katakan awak ingin cari satu bahan, so awak akan cari setiap lorong by lorong sampailah awak jumpa barang yang awak nak. Okay, itu contoh. Okay, jika tidak jumpa item yang dikehendaki, maka carian akan ditamatkan tanpa hasil. Okay. Ataupun kalau awak biasa buat dalam internet, awak search, kalau jumpa dia akan paparkanlah apa yang awak cari itu. Kalau tak jumpa dia akan kata search not found. Itu biasalah tu. Okay, kebaikan menggunakan linear search. Okay, algoritma dia sangat mudah untuk awak tulis algoritmanya. Item-item tidak perlu diisi mengikut urutan. Maksudnya jika ada satu list item, awak tak perlu susun dalam urutan menaik atau urutan menurun. Gunakan saja list yang ada pada masa itu untuk awak search one by one. Okay. Keburukan dia, awak akan perlu menggunakan masa yang lama jika senarai itu panjang. Katakan ada 1000 senarai, maka 1000 item, maka awak kena search satu item sampailah awak jumpa. Okay. Dia akan jadi masalah jika katakan item yang awak nak itu ialah item yang ke-1000. So dia akan amalkan masa banyaklah kat situ. Okay. Dan kalau item awak tak ada pun dalam list tu, dia akan still search. So dia akan membuang masa awak lah. Okay. So itu keburukan linear search. Okay. Ini contoh. Contohnya dalam buku teks, awak boleh rujuk dalam buku teks. Okay. Erina dan kakaknya ingin buat puding mangga. Okay. So dia nak pergi cari mangga di bahagian pasaraya. So bahagian pertama ialah pisang, mangga keempat dragon fruit dan yang kelima ialah buah limau. Okay. So proses dia ialah first dia akan pergi ke bahagian pertama pisang, tengok tak ada mangga, barulah dia pergi ke bahagian kedua. Bahagian kedua juga tak ada mangga, pergi ke bahagian ketiga barulah dia jumpa mangga. Dan baru dia ambil mangga itu balik. Okay. Contoh yang kedua ialah di mana awak nak cari Cikgu Aiman ingin mencari nama murid 3 Utarik yang memperoleh 90 markah ke atas. Okay. So untuk ini sama juga dia akan berdasarkan list nama macam yang awak tahu, list nama menggunakan abjad A to Z. Jadi dia akan search one by one. Okay. Daripada alif, kemudian kode amruta, kemudian dashigan. Dan dia akan listkan mengikut
kehendak dia iaitu memperoleh 90 markah ke atas. Dan hasil dia nanti akan jadi seperti inilah. Okay. Ini satu teknik pencarian menggunakan linear search. Okay. Kemudian kita ada binary search. Okay. Binary search, teknik mencari item. Teknik mencari item melibatkan keputusan dua pilihan. Okay. Item diisi. Okay. Perkataan diisi ni awak akan biasa dengar. Diisi di sini bermaksud disusun. Okay. Diisi di sini bermaksud disusun. Dalam urutan menaik, item yang berada di tengah akan disemak dahulu. Jika item di tengah, saya buat short form, item tengah ialah IT. Sama dengan item yang dicari. Item yang dicari ialah IC. Okey. Maka carian akan tamat. Kenapa saya buat short form? Okey. Kerana ini supaya awak lebih faham. Okey. Jika tidak sama, proses berikut akan berlaku. Okey, kita patah balik tadi. Jika item di tengah sama dengan item yang awak cari, maka carian itu akan tamat. So tak perlu buat pencarian lagi. Namun jika item tidak sama, proses berikut akan berlaku, iaitu jika IC, item yang dicari lebih kecil dari IT, iaitu item tengah, semua item di sebelah kanan senarai, dia senarai bukan senara, senarai termasuk item tengah akan diabaikan. Kalau item yang dicari lebih besar dari item tengah, semua item di sebelah kiri senarai termasuk item tengah akan diabaikan. Kita tengok contoh. Okay, proses tadi akan berulang sehingga item yang dicari dijumpai. Sekiranya item yang dicari tak dijumpai, carian akan ditamatkan tanpa hasil. Okay, apakah kebaikan binary? Kebaikan binary dia lebih efisien dan jimat masa. Tidak perlu semak semua item. Dan sesuai untuk senarai yang banyak item. Okey, contoh. Okey, kita lihat contoh ini juga dalam buku teks awak. Diberikan satu senarai nombor yang dicari ialah 35. So ini ialah nombor 12, 30, 35, 39, 42. Ini ialah satu list dan nombor yang dicari ialah 35. Okey. So langkah satu, letakkan indeks pada setiap item dalam senarai. Indeks ini 40, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8. Ini ialah indeks. Sebelum itu pastikan awak telah susun list itu ikut nombor menaik. 12, 30 dalam turutan menaik. Kemudian kenal pasti item penahan. Macam mana awak nak kenal? Indeks terkecil tambah indeks terbesar bahagi 2. So awak akan dapat 4. So di sini 4 ialah nombor 42. So nombor 42 ni ialah item tengah. Langkah 3, bandingkan item yang dicari dengan item tengah. Okay, so sekarang awak ingat balik item yang awak cari ialah nombor 35. Sekarang ni item yang berada di tengah-tengah ialah 42. So 35 lebih kecil dari 42 daripada 42. Okay, macam tadi, ingat tak tadi dengan asas kita ialah jika item yang dicari lebih kecil dari IT, semua belah kanan akan diabaikan. Jika IC lebih besar daripada IT, semua sebelah kiri akan diabaikan. So di sini IC lebih kecil daripada IT. Means nombor 4, nombor 5, nombor 6, nombor 7 dan 8 awak tak perlu tengok dah. Awak hanya perlu tengok nombor 0 sampai nombor 3 sahaja. Okay. Next. Okay. Sekarang ni awak kira pula 0, 1, 2, 3 apakah nombor tengah-tengahnya. Kalau 0 campur 3 bahagi 2 awak akan dapat 1.5. So bila ada perpuluhan, terus ambil tengah-tengah di sini. Ambil nombor yang di sebelah kiri list. Macam contoh di sini ialah nombor 1 lah. Kalau kita tak ada nombor 1.5, kita ambil 1. So nombor 30 sekarang ni menjadi nombor tengah, item pertengahan.
So kalau dibandingkan sini, okay, 35 dibandingkan dengan 30, of course 35 lebih besar daripada 30. So terus nombor 12 dan nombor 30 kita abaikan, hanya tinggal nombor 35 dan 39. Dan kita bandingkan lagi sekali, okay, campurkan dua nombor, awak akan dapat 2 campur 3 ialah 5 bahagi 2 awak akan dapat 2.5. Bila ada perpuluhan saja, ambil nombor yang di sebelah kiri. Okay, bila ada saja perpuluhan, ambil nombor sebelah kiri. So nombor 2 itu ialah item pertengahan, sama dengan nombor yang awak nak cari, iaitu nombor 35. So automatik inilah nombor yang awak cari dan carian itu akan selesai. Okay. Tak apa, jangan risau, kalau korang faham nanti saya akan post video yang telah direkod ini dalam grup. Boleh tengok berulang kali. Dalam masa sama awak juga boleh rujuk buku teks awak dan juga buku teks online yang telah saya letakkan dalam Google Classroom. Okay, ini contoh yang kedua. Okay, Talina ingin menggunakan buku panduan telefon untuk mendapatkan nombor telefon Mason. Okay, Talina perlu mencari nama bapa Mason iaitu James yang terletak dalam buku panduan telefon. So dia nak cari buku huruf J yang ada dalam buku panduan telefon. Sama konsep, okay, andaikan halaman yang dibuka ialah M, perhatikan J berada sebelum M. Okay, dia buka, M ni kira tengah-tengah sekarang, M ni ialah kira item di tengah-tengah. So J ialah berada sebelum M, automatic N sampai huruf Z kita boleh abaikan termasuk huruf N. Okay, so tak perlu nak check one by one. Daripada Z, daripada Y, tak perlu. Okay, terus kita abaikan M sampai Z, kita hanya fokus pada huruf A sampai L saja. Kemudian setelah awak buang M sampai Z, kita lihat huruf A sampai L, apakah nombor tengah-tengah. So huruf yang di tengah-tengah dalam kes ini ialah huruf F. Okay, so J adalah selepas F, maka kita akan abaikan A sampai huruf F, hanya tinggal huruf G sampai L. Okay. Seterusnya bila kita buka, I pula berada di tengah-tengah list. Okay, sekarang I ni berada di tengah-tengah list. So I adalah sebelum J. So huruf G dan H pula kita abaikan. Kita hanya lihat huruf J, K dan L. Dan list yang seterusnya, K adalah huruf tengah. So K ialah lebih besar daripada huruf J. So huruf K dan huruf L kita abaikan. So yang tinggal hanyalah huruf J. Okay. So daripada apa yang saya terangkan, awak boleh dapat lihat bahawa binary search, dia tidak search one by one item. Okay. Dia hanya search setelah awak buang perkara-perkara yang tidak diperlukan. So langkah ini bagi list yang panjang lebih menjimatkan masa berbanding awak gunakan linear. Okay, linear search tadi. Okay, seterusnya kita akan lihat sort. Sort ialah bahasa yang senang ialah susun. Okay, so macam mana awak nak susun data-data awak. Okay, mengisih. Saya ulang mengisih itu ialah menyusun item-item dalam senarai linear mengikut urutan tertentu. Sama ada urutan itu menaik ataupun urutan itu menurun. Okay. Teknik penting untuk mendapatkan maklumat dengan cepat dan tepat. So sort ni ialah satu teknik yang penting untuk awak dapatkan maklumat dengan cepat dan tepat. Contoh, susun nama murid ikut abjad. Okay. Dua jenis sort kita akan belajar dalam bab ini, iaitu kita ada bubble sort dan juga bucket sort. Okay. Kita lihat yang pertama, bubble sort. Okay. Bubble sort, pengisihan mengikut urutan menaik atau menurun. Okay, maksudnya kita susun list itu dalam menaik ataupun dalam keadaan menurun. Okay, sama ada A to Z ataupun Z to A. Okay, terpulang kepada pengatur cara. Bermula dengan membandingkan dua item pertama dalam senarai, diikuti perbandingan item seterusnya hingga akhir.
Okay. Contoh, ini juga ada dalam buku teks. Okay. Dia bagi awak 5 nombor iaitu 4, 1, 9, 5 dan 3. So langkah yang pertama ialah awak bandingkan dulu huruf 4 dan 1. Okay, bandingkan huruf 4 dan 1. Oleh sebab 4 lebih besar daripada 1, maka tiada sebarang pertukaran. Kerana ayat di sini ialah urutan menurun. Means daripada nombor yang paling besar kepada nombor yang lebih kecil. Okay. So, sebelah kiri mestilah nombor yang paling besar, sebelah kanan mestilah nombor yang paling kecil. So, bila bandingkan 4 dan 1, 4 lagi besar, so 4 stay situ. 4 tidak perlu gerak. Kita pergi yang seterusnya. Bandingkan pula 1 dengan 9. Okay. Oleh kerana 1 dan 9, 9 lebih besar, maka 9 dan 1 itu akan bertukar tempat. Kemudian 1 dengan 5 pula, sama juga. 5 lebih besar, so 5 dan 1 itu akan bertukar tempat. Dan akhir sekali 1 dan 3, juga 3 itu lebih besar dan 3 itu akan bertukar tempat. Okay. Jika awak perhatikan, kesemua item ini telah melalui proses bubble sort, tapi masih ada susunan yang tidak betul. Okay. So macam mana awak nak buat? Awak ulang balik proses seperti tadi. Kali ini bandingkan 4 dengan 9 pula. Okay. Memandangkan 9 lagi besar, so 9 akan bertukar tempat dengan 4. Kemudian 4 dengan 5, 5 lagi besar, so 5 akan bertukar tempat. So 4 dengan 3 tidak perlu buat apa-apa kerana memang 4 lebih besar. Begitu juga 3 dengan 1 tak perlu buat apa-apa kerana 3 lebih besar. Dan itulah awak dapat hasil akhirnya iaitu 9, 5, 4, 3, 1. So inilah bubble sort. Okay. Bubble sort. Soalan nanti kita habislah, nanti saya buka peluang untuk tanya soalan, jangan risau. Okay, bucket sort. Bucket sort, asingkan item-item dalam senarai tertentu ke dalam baldi. Item-item di dalam baldi kemudiannya diisi dan disusun semula ke dalam senarai. Bilangan baldi bergantung pada pengatur cara dan juga bilangan item dalam senarai. Okay, kita lihat contoh. Okay, ini juga dalam buku teks, boleh tengok. Isihan mengikut urutan menaik. Okay, saya ulang, urutan menaik menggunakan bucket sort. So ada satu senarai H, C, D, A, F, G, B, E, I dan juga J. Okay, dan kita ada 3 baldi dan kita telah tetapkan julat dia. Okay, julat tu range lah. Range, so untuk baldi biru dengan range ialah huruf A sampai C. Baldi hijau D sampai F. Dan item untuk baldi merah lah. Okay, item G hingga J. So bila awak dah tetapkan julat, dah tetapkan berapa bilangan baldi, kita boleh terus masukkan item-item yang diperlukan ke dalam baldi tersebut mengikut julat yang telah awak tetapkan. Okay. Kemudian setelah awak masukkan, isi ataupun susun item-item di dalam baldi, setiap baldi secara berasingan dan masukkan semula item-item yang telah diisi ke dalam senarai. Maksudnya dalam baldi A awak dah susun, dalam baldi biru awak dah isi ikut turutan. Dalam baldi hijau juga awak telah isi ikut turutan. Dalam baldi merah juga awak telah isi ikut turutan. Kemudian susun semula di satu bahagian dia ataupun di list yang telah awak buat. Okay. So dapatlah A, B, C, D, E, F, G, H, I dan juga J. Okay. Okay. So kita lihat apakah persamaan dan juga apakah perbezaan search dan sort. Okay. Perbezaannya tentulah daripada segi definisi apa dari segi maksud. Search maksud dia mencari item tertentu dalam suatu senarai, manakala sort mengisi item-item dalam senarai mengikut urutan menaik atau menurun. Okay. Satu mencari, satu lagi menyusun. Okay. Persamaan kedua-duanya memerlukan suatu senarai. Okay. Kalau tak ada senarai, dia tak boleh susun lah.
Yang kedua, memerlukan algoritma. Perlu ada algoritma ataupun langkah-langkah bagaimana untuk buat perkara tersebut. Linear search dan bubble sort sesuai digunakan untuk senarai yang mempunyai item yang sedikit. Binary search dan bucket sort sesuai digunakan untuk item yang banyak. Okay, so awak lihat perbezaan di situ ya. Perbezaan persamaan. Sama, okay. Okay, so untuk kelas hari ini sampai sini saja. Okay. Nanti saya akan sediakan satu set soalan dan juga latihan yang awak perlu buat dalam Google Classroom. Jadi untuk tempoh 10 minit ke 15 minit ni saya bagi peluang jika ada ingin bertanya soalan. Okay. Page buku teks ke berapa? Saya page buku teks ialah daripada page daripada page 62 hingga 72. Okey. Daripada page 62 hingga 72. Okay. Kelas yang seterusnya saya akan ajar awak menulis pseudocode dan menulis data alih bagi linear search dan juga binary search. Okay. Kalau tak ada apa-apa masalah, saya akan buat kelas yang seterusnya dalam tempoh 2 atau 3 hari lagi. Besok tak adalah. Okay. Besok saya ada kelas dengan kelas lain. Okay. Sama ada hari Rabu atau Khamis kita akan buat kelas sekali lagi. Okay. Tentang cara menulis pseudocode. Okay, Kulin tanya tak faham linear search. Linear search ialah awak search one by one. Okay, ketika ada satu list ada 5 kotak, katakan kotak A ada nombor ganjil, kotak B nombor genap, kotak C nombor puluhan dan sebagainya. So awak nak cari nombor perpuluhan contoh. So awak akan search one by one daripada kotak pertama, kotak kedua, kotak ketiga sampailah awak jumpa kotak yang ada nombor perpuluhan tersebut. Okay, binary, okay, ada soalan tentang benda. Okay, binary, first awak kena katakan ada 9 nombor, okay, 9 nombor. Awak kena susun nombor itu ikut turutan naik. Okay, susun nombor itu ikut turutan naik. Saya tunjuk dia sekali kat sini, ni risau. Yang baru masuk iaitu Chong Yi Heng. Okay, Chong Yi Heng. Tengok dekat skrin. Okay, Chong Yi Heng. Okay. Dekat skrin dia kata, okay, let's berikan satu nombor, pencarian satu nombor menggunakan binary. Okay. Ada satu set nombor yang awak telah susun ikut turutan menaik. Okay, satu set nombor yang telah awak susun ikut turutan menaik. Awak nak cari nombor 35. Okay, nombor yang cari ialah 35. Okay, first awak buat index. Letak nombor 0, 1, 2 pada nombor-nombor yang telah awak susun. Okay, dalam list ini ada nombor 0 hingga 8. Okay, kita mesti start dengan 0, jangan start dengan 1. Kalau awak start dengan 1, dia kan jadi salah kiraan sikit. So mesti start dengan 0. Okay. So bila awak dah buat susun ni, cari titik tengah, cari item tengah. So cara nak cari ialah indeks terkecil, nombor terkecil, campur nombor yang terbesar, kemudian bahagi dengan 2, awak akan dapat 4. Dalam situasi ni ialah 4. So awak lihatlah nombor yang keempat ialah 42. So ini sekarang ialah item tengah. Okay, so item tengah. Next. Ingat balik nombor yang kita nak cari ialah nombor 35. So nombor 35 adalah lebih kecil daripada nombor 42. So bila lebih kecil, nombor 42, 48, 50, 53, 60 dan 62 ini kita abaikan, kita tak tengok dah. Kita hanya tengok list ini saja, 12, 30, 35 dan 39.
Okay. Kemudian setelah awak dah abaikan nombor 4 sehingga nombor 8, kita lihat pula 4 nombor ini dan awak kena buat cari lagi sekali apakah item pertengahannya. So kosong campur 3 bahagi 2, awak akan dapat 1.5. So apabila ada perpuluhan 1.5, kita ambil nombor besar depan dia iaitu 1. Okay? Jangan tengok dekat 2, tengok dekat nombor 1. So kat dalam situasi ini 30 ialah item pertengahan. Okay? Pertengahan. So nombor yang kita cari ialah 35. 35 lebih besar daripada 30 means kita kena abaikan 30, kita kena abaikan nombor 12. Tak perlu tengok. Okay? Jadi yang hanya tinggal sekarang ialah nombor 35 dan 39. Okay, nombor 35 dan 39. Dan kita kena cari pula titik tengah antara dua nombor ini. So 2 campur 3 ialah 5. Bahagi 2 awak akan dapat 2.5. Okay. So yang ada 2 ialah 35 ini. Okay. So bila kita ada, kita dapati nombor item pertengahan dan nombor yang kita cari ialah sama iaitu 35. Means kita boleh abaikan terus nombor ketiga ini dan kita anggap kita sudah jumpa di indeks yang kedua. Okay. Dan carian akan selesai. Okay. Sebab prinsip dia memang macam tu. Memang kita akan ambil nombor besar dia, kita tak ambil perpuluhan dia. Kalau kata 2.5, 2.5 akan berada di tengah-tengah ini. Di tengah-tengah ini tak ada nombor. Okay. So kita kena ambil start from 2. Kalau 3.5 kita akan ambil 3. Kalau ada 4.5 kita akan ambil 4. Kita tak akan ambil nombor 5. Dia tak sama macam konsep matematik. Matematik bila 4.5 kita bundarkan dia akan jadi 5, betul? Okay, tetapi dalam konsep ini kita ambil yang depan itu. Kita tak ambil 4.5. Okay. Jeremy tanya pasal exercise je. Akan ada exercise lepas ini. Shavin tanya ambil nombor depan je. Kita ambil nombor depan saja Shavin. Jangan ambil nombor yang belakang. Ya, yeah, exercise akan diberikan di Google Classroom. Classword? Classword apa tu? Ke password? Oh, classword ya. Yeah. Saya akan bagi dalam classword. Bukan hari ni. Kemungkinan besar esok. Okay. So far ada soalan lagi? Okay. Jika tak ada soalan, keburukan dan kebaikan search. Keburukan search saya rasa tak ada. Yang sebab search kebanyakannya kebaikan saja kerana dia memudahkan kita mencari maklumat-maklumat yang kita perlukan. Okay. Keburukan search tak ada. Cuma perbandingan antara search ada. Contoh perbandingan antara linear search dan juga binary search. Linear akan ambil masa yang lama untuk awak cari berbanding binary search. Okay. Kerana apa? Kerana linear dia akan check one by one. Dia tidak buang perkara-perkara yang tidak penting. Okay. Macam binary, bila sudah ada titik tengah, so benda yang tiada kaitan dia akan buang, dia akan pergi mencari di bahagian yang ada kaitan saja. So lebih menjimatkan masa dalam binary search berbanding linear search. So search tak ada keburukan, cuma perbezaan antara linear dan binary sahaja. Okay, ada soalan lagi?
Jika tak ada soalan, saya akan tutup sesi kita. Okay. Saya akan tutup sesi kita. Apa-apa masalah boleh tanya dalam grup Telegram yang telah kita buat. Okay, so far baru ada 46 orang pelajar. So far baru ada 46. Supposedly kita ada 73 orang pelajar. So masih ada 20 lebih orang pelajar yang belum join. Tolong ajak kawan-kawan awak yang belum join untuk join dengan segera. Okay. Terima kasih juga kerana kepada semua yang telah join Meet hari ini. Hopefully awak dapat ilmu. Okay, ilmu yang bermanfaat dan kita boleh gunakan untuk kelas-kelas yang akan datang. Okay. Jika tak ada masalah, terima kasih sekali lagi. Okay, dan salam sejahtera. Jumpa next time. Okay. Bye.